Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita ada buka sesi soal jawab dalam saya punya YouTube. Ada beberapa soalan yang saya akan jawab pada video kita pada kali ini, insya-Allah, and then kita akan berkongsi sama-sama. Okey, soalan pertama yang ditanyakan, apakah beza sam penyelamat kita dengan sam penyelamat Yahudi yang ustaz sebut sebelum ni? Baik. Apakah beza di antara sam penyelamat kita dengan sam penyelamat Yahudi yang saya sebut sebelum-sebelum ni? Sam penyelamat kita kerana Islam kita yakin yang suatu hari nanti ketika mana berlaku kegelapan, berlaku kehancuran, berlaku kemusnahan dunia, ketika itulah akan muncul sam penyelamat kita, which is dia adalah Imam Muhammad ibn Abdillah Al-Mahdi. Bila Al-Mahdi keluar, kata Nabi SAW, ketika mana Al-Mahdi keluar, ketika itulah dalam keadaan penuh kezaliman, kerana bila mana Al-Mahdi keluar, Al-Mahdi akan menebarkan keadilan seperti mana tersebarnya kezaliman ketika itu. So, beza di antara sang penyelamat kita. Sang penyelamat kita membawa satu keadilan, membawa satu kebahagiaan, membawa satu kegembiraan. Buat siapa? Buat seluruh manusia di atas muka bumi. Ada tak yang tak terima? Ya, ada yang tak terima. Nabi sendiri pun, Nabi SAW, ketika mana Nabi berdakwah di Mekah, adakah Nabi bawa perkara yang buruk? Tidak. Nabi bawa perkara yang baik. Nabi bawa kebaikan. Nabi bawa kebahagiaan. Nabi bawa penyamarataan manusia. Tapi, ada tak yang tak suka? Ada jawapan dia. Kenapa mereka tak suka? Disebabkan mereka hasad, mereka dengki, mereka tak suka dengan cara yang Nabi bawa. Disebabkan itulah mereka menyerang. Nabi sebaik-baik manusia, ada yang tak suka. Apatah lagi Muhammad ibn Abdillah Al-Mahdi. Sebab itulah bila mana satu golongan yang tak suka dengan cara pembawaan Al-Mahdi, tak suka dengan pendekatan Al-Mahdi, ketika itulah mereka menunggu sang penyelamat mereka, iaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Disebabkan itulah kata Nabi, ketika mana hari pertama Dajjal keluar, telah pun ada 70,000 pengikut di belakang Dajjal. Apa Dajjal bawa? Dajjal akan bawa satu kemusnahan. Dajjal akan bawa satu penderitaan. Dajjal akan bawa satu kesedihan. Dajjal tidak bawa satu keadilan. Dajjal tidak bawa satu kebahagiaan, kecintaan, tidak. Tapi bahkan Dajjal membawa satu keimanan dan satu kekufuran. Beriman kepada Dajjal dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan di antara sang penyelamat kita dengan sang penyelamat mereka. Soalan seterusnya, Ustaz, apa nasib kita time Dajjal keluar? Apa nasib kita bila mana time Dajjal keluar? Soalan seterusnya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila kita telusuri beberapa hadis Nabi SAW, Nabi telah pun bagi tahu kepada kita dekat sangat dengan kemunculan Dajjal. Innama amad Dajjal sinina khadda'ah. Dekat sangat dengan kemunculan Dajjal akan berlaku tipu menipu. Kalian akan dapati di mana-mana ada penipuan, dan penipuan itu akan makin besar dan penipuan itu akan makin banyak bila dekat sangat dengan kemunculan Dajjal. Lalu kita tengok beberapa hadis Nabi SAW. Nabi bagi tahu kepada kita bila mana dekat sangat dengan Dajjal. Sebelum keluar Dajjal, kata Nabi, terdapat 3 tahun yang sukar, kata Allah. Kita tengok hadis Nabi SAW. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, terdapat 3 tahun yang sukar. Nabi sebut perkataan sukar, dan Nabi tambahkan lagi, manusia akan ditimpa dengan kelaparan yang sangat dahsyat. Dalam waktu yang sukar, ditambahkan lagi, manusia akan mengalami satu kelaparan, dan kelaparan itu adalah kelaparan yang dahsyat. Berapa lama? Selama 3 tahun, kata Nabi SAW, sebelum keluarnya Dajjal. Tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk menahan 1/3 air hujan, dan Allah memerintahkan juga bumi untuk menahan 1/3 daripada tumbuh-tumbuhan. Maka bila mana tahun pertama kita dapati Allah mengarahkan langit untuk berhentikan, kurangkan daripada turun hujan sebanyak 1/3, dan bumi pun ketika itulah manusia akan dapati berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Pada tahun kedua, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan langit pada tahun kedua untuk menahan 2/3 daripada air hujan, dan menyuruh bumi untuk menahan 2/3 daripada tumbuh-tumbuhan. So, dalam tahun pertama berlaku kemarau, air makin tak cukup,
sudah tentu manusia ketika itu telah pun mula mencatu air, telah mula mencatu makanan. Sebab kerajaan telah mewawarkan yang ekonomi dunia akan makin merosot, kemarau berpanjangan. Ketika itulah manusia mula takut dan ketika itulah manusia mula mencatu air. Tak perlu 3 tahun, tak perlu setahun. Tengok pada hari ini, seandainya kerajaan umumkan beras tidak cukup, apa manusia mula buat? Panic attack, panic buyer. Manusia mula mencatu beras sebab takut untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing. Dan begitulah di zaman Dajjal. Sebab itulah pada tahun pertama manusia telah pun mengalami satu penderitaan, satu kesukaran dalam kehidupan mereka. Bukan semua orang akan cukup makan. Hari ini pun kita tengok, ada tak yang tak cukup makan? Ada. Lalu bila mana kita dapati pada tahun pertama sudah tentu berlipat kali ganda, makin ramai yang tak cukup makan. Maka masuk tahun kedua, maka ketika itulah makin ramai yang dalam keadaan kelaparan, makin ramai yang mencari makanan, makin ramai yang mencari dahagakan air. Pergi ke mana-mana kedai runcit, makanan ada tapi tak banyak. Makanan ada tapi makanan tak boleh nak supply ke satu kampung. Kemudian Allah memerintahkan langit pada tahun ketiga untuk menahan kesemua air hujan dan menahan keseluruhan tumbuh-tumbuhan. Dan ketika itulah bumi dapati hujan tak turun-turun dan tanamlah pokok apa, sawi ke pokok apa, lada dan sebagainya. Ketika itulah manusia dapati apa sahaja ditanam tidak tumbuh-tumbuh pada tahun itu. Dan kata Nabi, tidak adalah sesuatu yang memiliki kuku melainkan binasa. Dan ketika itulah manusia dalam keadaan hilang arah, tak tahu di manakah tempat bergantungnya mereka. Itulah apa yang akan berlaku kepada manusia bila mana dekat sangat dengan kemunculan Dajjal. Ini belum lagi keluar Dajjal, tapi ketika mana keluar Dajjal, 3 tahun yang penderitaan itu tidak ada apa-apa. Kerana bila mana keluaran Dajjal, penderitaan berlipat kali ganda, kesakitan berlipat kali ganda, penderitaan, kesedihan berlipat kali ganda. Ketika itulah keluarga pun akan berpecah. Ustaz, apakah nasib kalau dalam keluarga ada golongan fasik dan ada golongan yang beriman kepada Allah? Baik, apa nasib dalam keluarga yang golongan fasik ada, dalam keluarga juga ada golongan yang beriman kepada Allah ketika mana di zaman Dajjal? Ni soalan ni ramai yang tanya. Baik, saya cuba bawa satu bayangan yang mudah. Ketika mana keluarnya Dajjal, kita kena tahu dulu bila mana keluarnya Dajjal. Apabila saya bagi tahu tadi 3 tahun berlaku kemarau, ketika itu bumi dalam keadaan kekurangan makanan dan minuman. Hari pertama Dajjal keluar, ketika itulah bumi dapati tidak ada sedikit pun makanan, tidak ada sedikit pun minuman. Ketika itulah lautan yang kita tengok pada hari ini, lautan itu akan kering. Ketika itulah kita tengok pada hari ini, pergilah kepada kedai runcit, pergilah kepada mana-mana shopping complex, kalian akan dapati tidak ada air, tidak ada minuman, tidak ada makanan, roti pun tidak ada. Lautan pun kering, sungai pun kering. Bila? Di hari pertama Dajjal keluar. Sebab telah pun berlaku siri kemarau yang sangat dahsyat. Maka kita kena tahu dulu apa yang berlaku kepada siapakah yang akan menjadi pengikut Dajjal. So, di antara ulama gariskan pengikut Dajjal adalah nombor 1 mereka yang tidak beriman kepada Allah. Nombor 2 adalah mereka yang fasik. Siapa fasik? Mereka berada dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermain riba, bermain judi, tidak solat, tidak tutup aurat, main futsal, tak tutup aurat dan sebagainya. Berterusan dalam melakukan hal-hal yang fasik, maka mereka tergolong dalam golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Nombor 3 adalah mereka yang tidak belajar ilmu akhir zaman. So, bila mana kita balik kepada soalan, apa yang akan berlaku kepada keluarga? So, bila mana dalam keadaan begitu, apabila mereka yang beriman kepada Allah, sudah tentu Allah bagi kelebihan kepada mereka. Yang beriman kepada Allah, mereka boleh nampak tanda kufur di dahi Dajjal. Ketika itulah mereka akan bagi tahu kepada ahli keluarga yang lain, bagi tahu kepada adik-beradik yang lain, janganlah pergi kepada dia. Kerana ketika itu nak dapatkan makanan dan minuman, hanyalah pada Dajjal. Nak dapatkan makanan, Dajjal. Nak dapat minuman, Dajjal. Itu sahaja. Imam Mahdi ketika itu tak boleh bantu, menteri tak boleh bantu, presiden tak boleh bantu, sultan tak boleh bantu. Hanyalah Dajjal sahaja boleh bantu ketika itu untuk berikan makanan dan minuman. Tapi bayaran dia adalah korbankan iman kalian. Ketika itulah adik-beradik yang beriman kepada Allah, Allah bagi kelebihan untuk nampak tanda kufur di dahi Dajjal.
Dan adik-beradik yang lain, seorang lagi main futsal tak tutup aurat, tinggal solat, main riba, main judi, dia ini tidak akan nampak tanda kufur di dahi Dajjal, kerana mereka yang fasik, mereka menganggap Dajjal ini adalah sang penyelamat. Wahai kakak, tidak, aku nampak Dajjal itu sang penyelamat, aku nampak pemuda itu adalah sang penyelamat. Dia bawakan makanan kepada kita, dia bawakan minuman, aku melihat dia dapat turunkan hujan, aku melihat dia dapat keluarkan emas, intan, belian daripada bumi. Sesungguhnya dia bukan manusia biasa, dia Tuhan kita, wahai kakak. Ketika itulah berlaku pergaduhan di antara keluarga. Berlakulah pergaduhan di antara keluarga, maka berpecahlah keluarga ketika itu. Itu situasi yang akan berlaku. Gambaran dia sahaja. Kerana mereka yang fasik, mereka tidak akan nampak tanda kufur di dahi Dajjal.